Pernahkah anda terfikir tentang struktur bumi? Sebenarnya ada berapa komponen di bumi? Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini kita akan belajar Sains Tingkatan 1 KSSM Bab 9 Bumi. Kita akan fokuskan kepada 9.1 Sistem dan Struktur Bumi. Sistem bumi kita terdiri daripada 4 komponen yang utama. Yang pertama ialah hidrosfera. Ia adalah zon air yang merangkumi sungai, tasik, lautan dan juga air yang terperangkap sebagai ais di bawah tanah dan wap air dalam atmosfera. Seterusnya ialah atmosfera. Atmosfera ialah zon udara yang menyeliputi permukaan bumi. Yang ketiga ialah biosfera. Biosfera ialah zon hidupan yang terdiri daripada beraneka hidupan seperti manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan hidupan seni. Hidupan seni ni contohnya ialah mikroorganisma. Dan yang keempat ialah geosfera. Merupakan zon batu dan tanah di atas permukaan bumi. Sekarang kita akan belajar stratifikasi atmosfera. Sebenarnya ada berapa lapisan atmosfera ni? Lapisan atmosfera terdiri daripada 5 lapisan yang mempunyai peranannya masing-masing. Lapisan yang pertama ialah troposfera, yang kedua stratosfera, yang ketiga mesosfera, yang keempat termosfera dan yang kelima eksosfera. Di sini cikgu kongsikan mnemonik supaya pelajar mudah ingat, iaitu emak tak makan sayur tauge. Okey, emak tu apa? Emak tu ialah eksosfera, tak ialah termosfera, makan mesosfera, sayur stratosfera dan tauge troposfera. Sekarang kita akan belajar lebih lanjut 5 lapisan ini. Kita akan lihat lapisan yang pertama dari bawah, iaitu lapisan troposfera. Jaraknya ialah 0 hingga 13 km dan lapisan ini adalah tempat benda hidup bernafas, angin bertiup serta awan, hujan dan salji terbentuk. Lapisan yang kedua ialah stratosfera. Ianya daripada 13 hingga 50 km. Lapisan ini adalah sesuai dan stabil untuk penerbangan kapal terbang. Terdapat lapisan ozon yang mengandungi gas ozon yang dapat menyerap sinaran ultra ungu matahari. Sinar UV ini adalah sangat bahaya kepada kesihatan kita, terutama menyebabkan kanser kulit. Masalah penipisan ozon berlaku apabila bahan klorofluorokarbon iaitu CFC yang dihasilkan oleh racun serangga, peti sejuk dan penyaman udara menguraikan molekul-molekul ozon dalam lapisan ozon ini. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu lapisan ini sesuai untuk penerbangan kapal terbang. Seterusnya ialah lapisan mesosfera. Jaraknya ialah 50 hingga 80 km. Pembakaran dan penghancuran meteorit berlaku di lapisan ini. Seterusnya ialah lapisan termosfera. Ianya dikenali sebagai ionosfera kerana lapisan ini mempunyai ion-ion yang dapat memantulkan gelombang-gelombang radio. Okey, aurora iaitu jalur-jalur cahaya yang berwarna-warni hasil daripada tindakan zarah-zarah bercas dengan medan magnet bumi dan gas-gas atmosfera berlaku di sini. Lapisan yang terakhir ialah eksosfera. Jaraknya ialah 480 km dan ke atas. Ianya mengandungi gas-gas ringan seperti helium dan hidrogen. Udara bertambah nipis menghala ke angkasa lepas. Satelit komunikasi yang mengorbit bumi di lapisan eksosfera
membolehkan panggilan telefon dan siaran televisyen dapat diterima oleh manusia. Sekarang kita akan lihat hubungan tekanan udara dengan altitude ataupun ketinggian. Rajah ini menunjukkan perhubungan tekanan udara dengan altitude. Altitude itu ialah ketinggian. Dan ini ialah graf bagi altitude, iaitu ketinggian. Okey, di sini ada 10 km, 20, 30, 40 dan 50. Manakala di bawah ini ialah tekanan udara. Bermula daripada 0, 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 100,000 dan 120,000. Tadi cikgu dah beritahu altitude tu ialah ketinggian. Jadi bermula daripada troposfera yang paling rendah hingga ke lapisan stratosfera yang lebih tinggi ini, altitude ataupun ketinggian semakin bertambah. Jadi kita lihat apabila ketinggian atau altitude semakin bertambah, maka tekanan udara menjadi lebih rendah. Sebab apa ya? Ini adalah kerana udara semakin berkurang. Jadi apabila udara semakin berkurang, maka tekanan udara menjadi lebih rendah. Jadi apabila seseorang itu mendaki gunung dan sampai ke bahagian yang tinggi, ianya sukar bernafas. Dan pada ketika ini juga, suhu adalah rendah. Jadi apabila seseorang itu mendaki gunung, contohnya Gunung Everest, okey, dia perlu memakai pakaian yang tebal. Okey, dan juga perlu membawa tangki gas oksigen. Kita lihat perbezaan tekanan udara di bahagian bawah. Okey, tekanan udaranya lebih tinggi dan suhunya juga adalah lebih tinggi berbanding dengan kawasan yang lebih tinggi. Seterusnya kita akan lihat stratifikasi dalam lautan. Lautan dibahagikan kepada zon-zon yang berbeza, daripada zon yang boleh ditembusi cahaya kepada zon yang langsung tidak boleh ditembusi oleh cahaya ataupun zon gelap. Baiklah, yang pertama kita lihat zon permukaan. Ianya dari 0 hingga 200 meter kedalaman. Raja boleh lihat di sini dalam zon ini air adalah sangat cetek dan cahaya boleh bergerak menembusinya, dan ini membolehkan zon ini sesuai untuk habitat tumbuhan, begitu juga dengan ikan-ikan yang ada di lautan. Zon yang kedua pula ialah, dalam buku teks pelajar ditulis zon tengah malam, tetapi sebenarnya ada ralat dan ianya telah pun ditukar kepada zon senja. Zon ini mempunyai sedikit cahaya atau tiada cahaya. Tumbuhan sukar untuk hidup pada kedalaman ini, tetapi tahap kedalaman ini menjadi habitat untuk haiwan laut yang besar, misalnya sotong raksasa dan pelbagai spesies ikan paus. Zon yang terakhir ialah zon gelap. Zon ini amat dalam dan tiada cahaya yang boleh sampai. Oleh itu, kebanyakan haiwan dalam zon ini mempunyai badan yang berkilau atau bersinar dalam gelap. Sekarang kita akan belajar taburan air di bumi. Persoalannya, adakah taburan air di bumi dan atmosfera sentiasa tetap? Untuk menjawab soalan ini, cikgu akan terangkan kita air. Kita ada sungai, tasik, kolam dan ianya mengalir hingga ke laut. Raja boleh lihat di sini ada simpanan air tawar dan juga ada simpanan air di lautan. Air di daratan dan juga di lautan ini mengalami penyejatan disebabkan ada sinaran cahaya matahari. Jadi apabila air ini menyejat menjadi wap air, ia naik ke atas. Kemudian terkondensasi menjadi titisan air yang halus, dan ini adalah simpanan air di dalam atmosfera. Bila titisan air yang halus ini berkumpul membentuk awan yang besar, dan apabila gumpalan awan ini telah pun berat, ia turun dalam bentuk hujan ataupun salji. Kemudian ia masuk semula ke sungai, ke tasik dan kemudian mengalir semula ke laut. Jadi pelajar boleh lihat di sini ada simpanan air di permukaan. Contohnya simpanan air tawar di sini. Ada juga dalam bentuk ais dan juga salji. Air hujan yang turun tadi
akan juga meresap ke dalam tanah. Jadi ini adalah simpanan air bawah tanah. Dan akhirnya ia juga akan mengalir ke dalam laut. Proses penyejatan, kondensasi, hujan yang turun berulang-ulang dan itulah kita namakan sebagai kita air. Jadi jumlah air yang terkandung dalam bumi, di permukaan bumi dan juga atmosfera bumi adalah sentiasa tetap. Baiklah, seterusnya kita akan lihat lapisan bumi. Bumi boleh dibahagikan kepada 3 lapisan utama berdasarkan sifat fizikalnya iaitu kerak, mantel dan juga teras. Okey, di sini pelajar boleh lihat yang paling luar ialah kerak, ini ialah mantel, ini ialah teras luar dan ini adalah teras dalam. Okey, di sini pelajar boleh lihat lapisan yang paling atas, okey, yang berwarna macam hijau lumut ini adalah kerak. Okey. Kemudian nombor 1, nombor 2, nombor 3 ini ialah mantel. Mantel terdiri daripada 3 lapisan. Yang pertama ialah litosfera, yang kedua ialah asthenosfera dan yang ketiga ialah mesosfera. Pelajar boleh lihat di sini litosfera meliputi kerak dan juga bahagian atas mantel. Seterusnya ialah teras luar dan yang terakhir dan paling dalam ialah teras dalam. Bumi ialah satu-satunya rumah bagi semua hidupan. Kenapa ya? Ini adalah kerana suhu bumi tidak terlalu panas atau sejuk berbanding dengan planet lain. Ini disebabkan oleh kedudukan bumi yang berada tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari matahari. Seterusnya, bumi mempunyai air dan kewujudan oksigen juga menyebabkan bumi sesuai untuk semua hidupan. Cikgu harap semua pelajar telah pun faham subtopik 9.1. Teruskan belajar. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.